Assalamualaikum. Hai semua. Dalam video hari ini, Madam Kis berminat nak kongsi dengan anda semua tentang penulisan scientific name atau lebih dikenali sebagai binomial nomenclature. Skill penulisan saintifik ni sangat penting terutamanya bila anda belajar bab biodiversity sebab banyak sangat nama saintifik yang ada dalam chapter ni. Mungkin ada ramai yang di luar sana yang dah tahu pasal ni. Tapi mungkin ramai juga yang masih keliru dan kerap lakukan kesilapan dalam penulisan saintifik. So, jom ikuti tutorial bersama dengan Madam supaya anda lebih jelas tentang penulisan nama saintifik dan dapat elakkan lakukan kesilapan tentang perkara ini. Dalam tutorial hari ini, Madam Kis nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan binomial nomenclature. Apa tu? Binomial nomenclature sebenarnya adalah cara penulisan scientific name dan kita akan kenal pasti bagaimana cara penulisan scientific name yang betul. So, jom kita tengok dulu sejarah di sebalik scientific name. Binomial nomenclature atau cara penulisan scientific name merupakan satu sistem yang diperkenalkan oleh Carl Linnaeus, seorang Swedish botanis pada tahun 1753 lagi. Dan beliau menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa pengantar dalam penulisan scientific name. Kenapa kita kena guna nama saintifik yang khusus untuk setiap organism? Ini kerana ia membolehkan semua individu di seluruh dunia menggunakan satu sistem penamaan yang unik untuk merujuk kepada sesuatu organism. Contohnya, organism ini. Ada yang memanggil cat, ada yang memanggil kucing, ada yang memanggil kitun. Tapi sekiranya kita search scientific name untuk Felis domestica ataupun Felis catus, dia akan merujuk pada organism yang sama, tak kiralah di mana pun individu itu berada di seluruh dunia. So next, kenapa sistem ini dipanggil binomial nomenclature? Bi merujuk kepada dua, nomial pula merujuk kepada nama dan nomenclature merujuk kepada satu naming system. So inilah satu sistem penamaan yang merujuk kepada dua nama. Apa itu dua nama? Pelajar mesti dah familiar tentang hierarchical classification yang mengandungi 8 taxon bermula dengan domain hinggalah kepada spesies. Jadi, dalam binomial nomenclature atau penulisan scientific name, hanya dua bahagian taxon sahaja yang kita libatkan dalam penulisan nama saintifik bagi organism, iaitu untuk patah perkataan yang pertama kita melibatkan genus ataupun generic name dan untuk patah perkataan yang kedua kita gunakan nama spesies. Jom kita tengok pula how to write scientific name correctly. Ada 5 rules utama dalam penulisan scientific name. So kita ambil contoh scientific name kepada human iaitu Homo sapien. Untuk rules number 1, untuk huruf yang pertama bagi genus mestilah ditulis menggunakan huruf besar. Dan untuk rules number 2, huruf pertama bagi spesies pula mesti ditulis menggunakan huruf kecil. So, sistem ni tak sama macam nama kita. Semua patah perkataan nama kita bermula dengan huruf besar. Sebaliknya, untuk penulisan scientific name, patah perkataan pertama yang merujuk pada genus huruf besar, manakala untuk huruf pertama pada spesies bermula dengan huruf kecil. Next, kita tengok pula rules number 3. So, apabila nama saintifik ini di-type, nama saintifik ini perlu di-italikkan. Contohnya, nama saintifik untuk durian adalah Duryozibethinus. Sekiranya ia di-type, so kita perlu highlightkan dan italikkan perkataan tersebut. Manakala, untuk rules number 4, sekiranya nama saintifik itu ditulis menggunakan tulisan tangan, so nama genus dan nama spesies itu perlu digariskan menggunakan garisan yang terpisah. Separate line. Contohnya, Duryozibethinus, gariskan Duryo guna satu line dan Zibethinus spesies pun digariskan menggunakan garisan yang lain. Dan tulisan kita tak perlu disengitkan. Kita boleh tulis macam normal, macam biasa tapi gariskan menggunakan separate line. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama ialah Malayan tiger ataupun harimau belang. Sekiranya di type, kita italikkan Panthera tigris.
sekira menggunakan tulisan tangan, Panthera dan Tigris itu digariskan menggunakan separate line. Tengok pula contoh yang kedua, sunflower. Sekiranya di-type Helianthus anus. Helianthus anus itu diitalikkan manakala sekiranya ditulis menggunakan tulisan tangan. Kedua-dua genus dan spesies digariskan menggunakan separate line. Madam Kis nak highlight juga untuk rules yang kelima. Para pelajar mungkin pernah lihat ada setengah spesies untuk genus dia hanya ditulis menggunakan satu huruf besar dan titik. Itu bermaksud genus boleh juga ditulis menggunakan short form. Tapi ada dua syarat. Sama ada dia ditulis begitu apabila ditulis untuk kali yang kedua dan seterusnya, ataupun kita merujuk kepada jenis yang sama tapi spesies yang berbeza. Madam ambil contoh berkaitan dengan paramecium. So ada 3 different species of paramecium yang Madam bawa dalam contoh hari ini. Contohnya spesies pertama adalah Paramecium aurelia. Disebabkan ada banyak spesies yang lain, so kita boleh tulis P huruf besar titik aurelia, dan sekiranya ditulis menggunakan tulisan tangan, so kita akan gariskan P titik tadi, guna satu garisan, dan aurelia with another line. So sama juga dengan P caudatum dan P bussaria. So ini 3 contoh sekiranya ditulis menggunakan tulisan tangan. Sekiranya you type nama tu, you boleh italikkan, tak perlu underline. So tak susah kan untuk menulis scientific name dengan betul. You have to apply that 5 rules untuk setiap penulisan. Ini bagi mengelakkan you kehilangan markah dalam tugasan ataupun dalam peperiksaan. Diharapkan tips yang telah Madam kongsikan dapat membantu anda di luar sana untuk menulis nama saintifik dengan betul. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, mohon like dan kongsikan dengan rakan-rakan, dan kalau anda belum subscribe channel Madam, bolehlah subscribe dan tekan loceng. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum.